kepada pandemik atau jalan keluar kepada krisis yang ada hari ini adalah kestabilan politik. Now, kestabilan politik ni aku nak tanya pada Alif balik lah. Kalau kita reflect balik kepada tahun-tahun sebelum pandemik ni, iaitu especially lepas daripada New Malaysia lah, Malaysia baru 2018. Adakah kita punya politik sebenarnya stabil? Okey, kita tahu um, uh, lepas daripada Mei 2018 tu kita nampaklah beberapa move politik oleh waktu itu Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan untuk perkukuhkan kedudukan kerajaan, especially dalam parlimen dengan ramai-ramai daripada UMNO, especially waktu itu masuk bersatu dan sebagainya untuk ramaikan lagi ahli parlimen Pakatan, sebab it's almost dia macam satu bentuk kepercayaan bahawa lebih ramai ahli politik yang bersama dengan satu kerajaan atau lebih ramai ahli parlimen, kerajaan tu maksudnya makin kukuh. Okey, itu satulah. Jadi tapi kalau kita tengok, kalau kita guna sifir tu semata-mata, sepatutnya Pakatan Harapan tu adalah kerajaan yang kukuh, tapi tak juga. Lepas daripada 2018 tu aku rasa selama 22 bulan Pakatan Harapan jadi kerajaan, itu adalah 22 bulan yang negara ni sangat-sangat diuji. Especially kalau kita tengok waktu tu problem-problem yang berkait dengan race and religion sangat-sangat di-amplify lah. Racism, intolerance between agama, hampir semua benda akhirnya akan jadi isu-isu, kereta aksiden, Myvi pecut, langgar orang, apa semua akan jadi isu-isu perkauman. Jadi itu sebenarnya bukankah tanda-tanda bahawa politik kita sebenarnya tak stabil juga sebelum ni? Tapi apa yang bezakan dengan pandemik hari ini dengan sebelum ni, ketidakstabilan politik sebelum pandemik dengan hari ini? Dan kenapa kita merasakan bahawa among one of the solutions yang hari ini ada adalah menukar kerajaan, kan? Bukankah kalau kita tukar balik kerajaan tu akan jemput masalah yang sama? dalam politik, dalam dunia politik ataupun dalam mana-mana politik, mana-mana dunia sosial sekalipun, sentiasa akan berlaku konflik. Sentiasa akan ada bahagian-bahagian konflik, sebab bahagian konflik lah yang akan uh, memacu development ataupun memacu pergerakan politik dan sebagainya. Sebab kita akan ada resolution dan benda tu membawa kepada changes dan development dan sebagainya. Yang berlaku pada zaman beza lah, yang mungkin kita, kalau kita nak sebut pada perbezaan, kita akan tengok dulu apa yang berlaku di zaman Pakatan Harapan, kemudian apa yang berlaku di zaman Perikatan Nasional. Di zaman Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan menang melalui pilihan raya. Tapi untuk menambahkan bilangan ahli-ahlinya lagi, dia mengambil orang kata apa, bahagian, terutamanya Bersatu lah, dia mengambil bahagian-bahagian ahli politik UMNO yang lompat masuk ke dalam Bersatu dan akhirnya seolah-olah menguatkan Pakatan Harapan daripada sudut numbers. Tapi yang kita perlu tengok sekarang ni adalah berkenaan dengan legitimacy. Pada pandangan saya, ini just pandangan peribadi, adalah daripada legitimacy sesebuah kerajaan itu. Ahli parlimen Pakatan Harapan yang asalnya menang sebelum berlaku segala lompat-lompat yang pada tahun 2018 dulu UMNO masuk ke Bersatu. Sebelum berlakunya perkara itu, ahli parlimen Pakatan
Harapan dia ada satu legitimacy yang memang dia menang daripada pilihan raya. Dan kalau kita tengok dalam dunia pada zaman PH, kata daripada UMNO masuk ke PH, kemudian di zaman PN ada lagi kata pula yang melompat keluar pula. Banyak kata lah. Memang dia menjejaskan that fund of goodwill sebab ahli-ahli parlimen yang kalah selepas pilihan dalam keadaan konflik kerajaan Barisan Nasional pun itu konflik di peringkat polisi. Dia tidak menjadi paling banyak lompat ataupun parti yang lompat sehingga menjatuhkan pihak kerajaan Pakatan Harapan mendengar gosip-gosip politik. Ada perjumpaan di kawasan sendiri. Jadi kesimpulan
itulah yang menyumbang kepada Menyumbang ketidakstabilan Pakatan Harapan adalah terhadap ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan sendiri. Perkara yang paling menyumbang dalam penjatuhan Pakatan Harapan sendiri. Politician PH yang melakukan sesuatu macam ada yang bagi lantikan, ada yang tidak. Rakyat. Perkara paling besar mereka cakap pasal the whole Sheraton move itu ialah siapa yang patut jadi PM. Which is amat masalah apa. So moving forward, uh,
bila Razi cakap jangan berhenti bersuara. Pada saya betul, ahli parlimen kita memang sudah, ahli parlimen yang kita undi untuk bersuara bagi pihak kita sudah tak dapat bersidang dalam parlimen sebab kita memang dalam negara representatif, demokrasi. Memang kita undi mereka untuk mereka bersuara bagi pihak kita, tapi sekarang ni tempat untuk bersuara sudah ditutup. Kita memang dah tak ada tempat lain untuk bersuara melainkan di media sosial. Kalau sebelum ni mungkinlah kalau bersuara di media sosial kemudian dia punya gelombang paling besar itu selalunya di atas jalan kan, secara protes dan sebagainya. Sekarang ni protes dah tak boleh sebab kita faham, kita take into account pandemik, keadaan kesihatan dan sebagainya. Kita take into account benda tu, maka media sosial menjadi tempat utama lah untuk kita bersuara. Masalahnya, pada saya ini satu masalah lah. Masalah yang ada adalah bagaimana orang memandang, bagaimana kita nyatakan suara kita. Contoh, bila kita sebut tentang semalam, kita ada bendera hitam beramai-ramai kan, menuntut 3 tuntutan. Hari ini bangkit pula satu naratif baru, iaitu yang menggerakkan bendera hitam itu datang daripada banyak yang datang daripada blok-blok pembangkang, maka dia jadi satu, orang kata benda-benda politik. Tapi mungkin tuntutan itu bersifat politik, tapi everything is political sekarang ni. Jadi tuntutan bersikap politikal, of course pergerakan, sekalipun pergerakan sosial memang akan melibatkan politikal. Pergerakan sosial tidak wujud dalam isolation. Tak ada benda wujud dalam vacuum. Saya rasa akan ada perhubungan. Cuma bagaimana orang melihat pergerakan sosial ni, orang banyak melihat pergerakan sosial ni sebagai satu means kepada satu end. Satu alat menuju pada satu tujuan. Sedangkan bersuara, menyatakan suara itu tak semestinya menjadi alat kepada satu tujuan saja. Kita bukan sekadar bersuara itu. Ada orang bersoal, bersuara ni memang Muhyiddin akan turun ke nanti? Bersuara ni memang kita angkat bendera hitam ni, masalah politik ni akan selesai ke? Ada yang melihat benda ni sebagai satu utility. Sedangkan pandangan utility ni, ya, of course valid. Cuma yang lebih utamanya adalah melihat bahawa pergerakan sosial ataupun social movement ataupun these things yang bila kita bersuara ini, kita patut lihat bahawa these are the things an act in itself. Benda ni berdiri dengan sendiri, dia ada merit sendiri sekalipun dia tidak mencapai dia tidak bergerak sebagai utility, dia tidak mencapai, orang kata tidak bergerak sebagai satu means kepada satu end. Dia sendiri sudah ada merit. Pergerakan sosial sini sudah ada merit. Bersuara sendiri sudah ada merit sekalipun kita tidak mampu ataupun tidak mungkin untuk mencapai tujuan itu. Sebab dengan bersuara, semalam kita dapat lihat, bila kita bersuara, kita dapat lihat berapa ramai sebenarnya, gambaran kasar, kita dapat lihat berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang memang tak puas hati. Terutamanya satu poin penting yang kita patut lihat adalah bagaimana orang yang selama ini diam dalam politik ataupun orang yang selama ini tidak mungkin atau mungkin tidak peduli tentang politik pun sudah mula bersuara. Itu satu benda yang orang kata bukan di dalam kita punya pandangan utility tadi, tapi sebabkan dia ada merit yang tersendiri, maka golongan-golongan yang atas pagar sekalipun bangkit untuk bersuara. Jadi mungkin itulah saya setuju dengan Razi, kita sebagai rakyat jangan berhenti bersuara sebab suara kita sekarang ni dibungkam. Ada yang bersuara kemudian kena tangkap, ada yang bersuara kemudian ada tindakan diambil dengan akta sakit hati dan sebagainya. Tapi jangan menjadikan benda ni sebagai satu, orang kata benda untuk kita bersuara. Sebab satu benda, kita lebih ramai daripada mereka. Dan sekalipun mereka cuba nak bungkam semua orang, cuba nak tangkap semua orang, mereka takkan mampu nak tangkap kita semua. Sebab kita lebih ramai daripada mereka, mereka takkan mampu nak tangkap kita semua. Mereka tidak ada state apparatus yang mencukupi untuk tangkap kita semua kalau kita semua bangun dan bersuara. Satu, kemudian baru saya nak ke poin yang Adam lah. Apa jawapan kepada permasalahan ini? Ini sebenarnya satu benda yang agak susah lah sebab kita tak mampu nak predict apa yang bakal terjadi. Sekalipun kita memang mendesak buka parlimen dan itu memang sepatutnya parlimen patut berfungsi sebagai, orang kata bukan setakat tempat untuk berbalah, tapi memang itu tempat yang dibuat untuk berbalah. Sebab kita kalau boleh nak tahu mekanisme yang terbaik, kerajaan ada mekanismenya, tapi tak semestinya itu yang terbaik. Sekalipun dia dah ada mekanisme, maka dalam parlimen yang kita minta untuk dibuka, kat situ kita boleh berdebat. Bukan setakat tentang mekanisme, malah ketelusan kerajaan dalam melakukan sesuatu. Mungkin membuka parlimen itu bukan jawapan paling utama di sini, tapi dia adalah salah satu daripada jalan menuju ke apa solusinya, apa jawapan kepada masalah ini. Parlimen itu adalah satu jalan.
dia menjadi satu, orang kata apa, laluan untuk kita kita sampai ke situ. Di sini kita boleh menggunakan pandangan utility sebab parlimen itu memang tujuannya adalah membuka ruang perbalahan untuk mencapai kepada solusi. Jadi boleh mulakan dengan membuka parlimen. Cuma di sini ada satu point valid sebenarnya yang dibangkitkan oleh golongan yang tak setuju dengan buka parlimen. Tapi ada satu point yang mungkin tak boleh sebut sebagai point valid lah, tapi something untuk kita ponder. What if kalau buka parlimen tapi itu bukan penyelesaian? Sebenarnya itu satu yang bila kita fikir itu satu yang agak menakutkan. Sebab kita kalau boleh memang sangat mengharapkan dengan bukanya parlimen, maka akan ada bukan setakat relatively politik yang stabil lah, politik yang secara relatifnya stabil, dan akan ada penyelesaian kepada polisi dan sebagainya. Tapi what if benda tu tak berlaku? What if benda yang kita cuba nak target tak berlaku? Sama ada sebab salah pihak kerajaan ataupun salah pihak pembangkang sendiri. Kita risau. Itu something yang saya rasa something yang kita patut ponder lah. Something yang pembangkang sendiri pun patut ponder. Adakah kalau parlimen buka, mereka mampu untuk bersuara dan akhirnya menemukan jawapan kepada permasalahan ini, ataupun dia just akan jadi satu scene perbalahan. Dia akan ada, of course akan ada kebaikan-kebaikannya yang lain, tapi adakah itu akan mencapai jawapan utama kepada permasalahan yang kita hadap hari ini? Of course pada saya tak ada jawapan. Saya tak ada jawapan yang secara terus lah tentang apa yang akan membantu kita lah keluar daripada segala masalah ini. Ketidakstabilan politik, kalau kita dapat kestabilan yang sedikit pun, itu mungkin sudah lebih baik daripada keadaan yang kita hadap sekarang. Dan membuka parlimen itu sekalipun bukan jawapan paling utama, tapi itu adalah satu jalan menuju jawapan paling utama. Jadi kalau saya boleh jawab, mungkin pembukaan parlimen lah akan orang kata apa, menjadi a beginning kepada pencarian penyelesaian kita. Okay, thank you. So kita open mic lah mungkin host aku tak tahu siapa host boleh release lah kalau ada siapa-siapa yang nak bagi pendapat, nak bagi soalan dekat Alif, dekat Raj, nak bincang ataupun nak throw in new question untuk kita sama-sama bincang pun tak ada masalah. So macam mana? Ada tak? Aku tak pandai lah. Okay, saya nak start dulu boleh, Adam? Okay. Sebagai host kan, saya nak gunakan kuasa saya secara salah lah. Saya nak tanya satu soalan. Semalam ada 3 tuntutan. Pertama, tukar Muhyiddin letak jawatan. Kedua, buka parlimen. Kita bagi 2 point ni dulu. Untuk tukar PM, jika sebab saya ingat tadi dalam Sebaca Malaysia Kini, Raja Mukin kata kalau tukar kerajaan, masalah belum tentu selesai. Jadi nak selesaikan masalah ni, siapa calon-calon PM yang terbaru? Ni saya nak tanya Ras, sebab tadi dia kata ada mesyuarat kat Yayasan Selangor lah, ada mesyuarat dekat Bellamy lah. Jadi nak tengok apa pilihan-pilihan yang kita ada. Jadi itu poin pertama. Yang kedua ialah dengan buka parlimen. Adakah dengan buka parlimen secara automatik ataupun dia betul-betul kita bergerak ke arah untuk membaiki keadaan yang ada sekarang? Sebab saya lontarkan satu situasi yang mana kalau dia buka parlimen Mei 2020, dia buka parlimen tapi dia buka parlimen sehari. Dia buka parlimen tak? Dia buka tapi sehari. Adakah itu satu jalan untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang? Terima kasih. Razi, masuk Razi? Mungkin Raj boleh jawab. Kalau Razi tak ada, Adam boleh jawab kan kot? Tak, bagi Alif lah. Aku moderate lah. Aku tak ada pendapat lah. Sorry. Okay. Berat lah soalan kau.
Agak Tengok badan lah. agak Tengok John, badan lah. berat agak soalan hang, tapi siapa yang akan jadi layak untuk menjadi Perdana Menteri untuk keluarkan eh, ini memang sangat berat tau sebenarnya, sebab daripada ada pihak cakap dia ni lebih layak, ada merit-meritnya, ada pihak cakap yang dia ni lebih layak, ada merit-meritnya. The point is ki- kita pun tak ada jawapan yang jelas, sebab setakat ini sekalipun ada orang yang mungkin ada pengalaman memerintah tapi bukan dalam keadaan yang emergency ataupun keadaan yang secemas ini. Maksudnya, okay, ada of course lah daripada pihak pembangkang sekarang ni pun ada yang pernah jadi menteri dan timbalan menteri. Daripada pihak kerajaan pun ada yang, yalah, pihak kerajaan kan di zaman Barisan Nasional pun ada yang dah pernah jadi menteri. Kemudian di zaman Perikatan Nasional pun ada yang pernah jadi menteri. Masalahnya, even dengan, okay, kalau kita tolak Perikatan Nasional, sebab of course kita tengok Perikatan Nasional yang memegang sekarang ada jawatan, tapi dengan jawatan yang mereka ada sekarang ni pun confirm tak kompeten. Maka kita lihat kepada uh, dua kerajaan yang pernah wujud sebelumnya. Memang ada yang pernah jadi menteri, ada yang pernah jadi Perdana Menteri, ada yang pernah jadi timbalan Perdana Menteri. Kemudian di pihak BN pun ada yang pernah jadi Okay, Perdana sorry Menteri, dengar tak? timbalan So, dan Twitter buat hal. oh Hello? boleh. Razi silakan. Ha? Apalah, kau habiskan lah dulu balik. Okay, apa tadi? Okay, dengar tak? Pernah jadi menteri yang timbalan, tapi masalah yang ada di sini adalah mereka tidak pernah memerintah dalam keadaan secemas ni, dan orang yang tengah memerintah dalam keadaan secemas ni terbukti tidak mampu. Kalau kata dia sebagai menteri pun tidak mampu, kononnya lah ada menteri yang dikatakan sesuai lah untuk jadi calon Perdana Menteri kononnya. Tapi kalau dia sebagai Perdana Menteri pun tidak mampu untuk mengawal pandemik, apatah lagi kalau dia menteri yang paling bertanggungjawab lah. Contohnya kalau dia menteri pertahanan ke, kalau dia menteri MITI ke, kalau bahagian-bahagian tanggungjawab dia sebagai menteri pun dia tak boleh nak laksanakan, apa yang menyebabkan dia ataupun orang yang menyokong dia merasakan dia layak? Kalau merasakan dia adalah, orang-orang ini adalah jawapan kepada masalah ini. Contohnya bayangkan kalau kata penyokong Azmin katakan, oh Azmin tu patut jadi Perdana Menteri, dia boleh selesaikan masalah ini. Kalau kata tugas dia sebagai menteri pun tidak mampu untuk dia laksanakan sehingga masalah kita selesai, apa yang menyebabkan dia dan penyokong dia rasa kalau dia jadi Perdana Menteri ataupun kalau dia rasa dia layak jadi Perdana Menteri, dia boleh selesaikan masalah ini. Sebab memang terbukti dia sendiri tidak mampu untuk memegang portfolio sekecil yang dia ada sekarang, apatah lagi yang lebih besar. Itulah, saya sendiri tidak ada jawapan yang jelas siapa yang dirasakan layak. Cuma kalau ikut penilaian uh, yang kita tengok di media sosial, saya prefer someone yang nampak jelas. Kalau boleh kita tak nak lihat hanya kepada benda-benda kebajikan tau. Sebab ada orang meletakkan dia punya point dia adalah pada kebajikan. Oh, dia ni banyak bantu dan sebagainya. Kebajikan adalah untuk cure simptom. Rakyat-rakyat yang susah ataupun kesusahan rakyat sekarang ni adalah satu simptom kepada satu disease yang lebih besar, iaitu mishandling ataupun ketidakcekapan untuk memerintah. Jadi pada saya, point untuk kita tengok adalah bukan pada bahagian kebajikan yang dibuat secara beri-beri bantuan dan sebagainya, tapi bagaimana seseorang tu boleh come up dengan satu analisa jelas yang lebih mendalam ataupun satu bahagian cadangan yang bukan setakat menyentuh simptom, tapi cadangan yang menyentuh kepada disease tu sendiri, cadangan yang menyentuh pada masalah utama, iaitu masalah bagaimana pengurusan kerajaan yang akhirnya akan cure simptom. Pada saya kita kena cari ahli parlimen yang sebegitulah. Mungkin tidak ada jawapan lagi sekarang, tapi kita harapkan adalah nanti, insyaAllah. Okay. Rats. Macam mana Rats? Siapa Perdana Menteri? Ni soalan John lah, aku simpulkan. Okay, sorry. Tadi kena restart sebab Twitter aku hang. Okay. Bagi saya, benda ni tidak boleh disandarkan pada satu individu semata-mata. Sebab kalau kita tengok, kalau katakan kita kata pilihan netizen popular sekarang ni, Anwar Ibrahim kalau tak disabotaj oleh kawan dia sendiri ataupun tak ada berapa masalah kait-kait dengan dia dah lama jadi Perdana Menteri. Jadi adakah dia punya pasukan yang dibawa oleh dia mampu
dan ada political will untuk satu, memastikan pentadbiran mereka tak disabotaj oleh kawan-kawan sendiri. Dua, apakah dengan adanya kebinaan ini mereka dia dapat kerjasama yang baik dan daripada pihak kita selalu dengar pasal deep state, pasal orang-orang kerajaan dah lama yang ada problem ni, which is benda ni ada tapi benda ni taklah meluas seperti yang kata deep state dia mengawal kan. Sebab kebanyakan kita punya pejabat awam adalah profesional, tapi ada sebahagian yang memang ada masalah even masa zaman pentadbiran PH dan sampai sekarang PN. Dan kalau bukan dia siapa? Adakah Hishamuddin mampu bawa tim lebih baik daripada tim Muhyiddin Yassin? Macam mana sokongan dia? Adakah dia diterima oleh parti dia sendiri? Sebab kalau kita tengok PM adalah orang yang kena pastikan dia sorted out on the party itself. Dan kita tak pernah ada PM yang bukan ketua parti. So untuk Hishamuddin yang yang tak ada jawatan kecuali ketua bahagian dalam parti, adakah dia mendapat dokongan yang baik daripada parti dia sendiri? Kemudian kita lihat pada Azmin. Adakah Azmin telah establish diri dia di parti Bersatu? Adakah dia tidak disabotaj oleh senior leader Bersatu lain yang turut cuba nak mengambil tempat tu? Dan kalau kita tengok Hamzah lah. Macam mana Hamzah dengan parti itu sendiri? Adakah Muhyiddin sekarang masih lagi menerima sokongan terkuat oleh parti dia sendiri dan oleh ally dalam Perikatan Nasional itu sendiri? Dan perkara ini sebenarnya amat menarik sebab kita untuk kali pertama dalam sejarah Malaysia, benda ni dah berlaku banyak lah. Kita ada hang parlimen kat UK, kita ada masalah kat Jepun, kita ada kat Taiwan. Tapi untuk Malaysia, pengalaman Malaysia, ini merupakan kali pertama kita berbincang pasal calon Perdana Menteri yang tak dapat sokongan mandat yang terlalu kuat. Seperti kata tu cakap Anwar adalah pengerusi PH, Anwar adalah pengerusi PKR. Tapi bagaimana dengan support dia tentang confidence dia lain dengan pembangkang-pembangkang lain? Adakah dia diterima oleh pembangkang lain yang turut mempunyai kerusi di parlimen? Jadi kita sekarang kena lihat perkara itulah. Penyelesaian dia adalah amat panjang dan tu. Kalau nak list siapa pun kita boleh list semua orang. Kita boleh list Nur Izzah semua. Tapi kita kena tengok sejauh mana mereka ni viable daripada segi politician dan confidence politik itu sendiri. Ya, netizen akan support kata, oh kami nak Izzah jadi PM, Rafizi jadi PM, KJ ada semua kan. Tapi sejauh manakah viability dalam politik sendiri? Macam tengok, KJ bukanlah seorang yang mempunyai jawatan dalam UMNO pun. Dia pun bukan ketua bahagian sekalipun. Jadi kalau kita nak cakap pasal calon PM, kita kena tengok viability politik itu pertama. Kedua, baru kita tengok tentang kemampuan dia dan tim dia untuk memastikan tak disabotaj oleh geng sendiri. Kalau berdua benda tu tak ada, percayalah ketidakstabilan politik kita akan berterusan sampai bila-bila. Itu pendapat saya. Okay, cool. So, tak ada seorang yang dah buat naik. Saroki 19. Right. Hello. Saya nak bagi pendapat tentang kestabilan politik dengan pandemik. So, tadi ada speaker cakap pasal ni. Kita lihat kat Amerika, antara Trump dengan Biden, kestabilan politik tu memang ada. Walaupun under Trump, walaupun under Biden. Tetapi apa yang membezakan kedua-dua itu adalah kepimpinan. Seorang mempunyai kepimpinan yang very focus. Seorang lagi kata, kita buat less testing, maka numbers akan turun. So, itu satu. Kita tengok kat India. Kestabilan politik ada. Tetapi mereka tak dapat manage pandemik ini. Padahal negara kita pula. Okey, pada mula-mula pandemik itu mula, kita kita tengah ada kontrol. Tetapi siapa yang membuat kestabilan politik lintang pukang? Mengapa kita ada Pilihan Raya Sabah? Pilihan Raya Sabah itulah yang membuat kes-kes kita naik. Kan? So, satu lagi pasal racist.
Ya, masa tu, masa PH memang kena hantam pasal MyV semua. Mengapa sekarang senyap? Sebab pembangkang yang sekarang dia jadi kerajaan, senyap. Dia tak nak buat hal-hal. Kalau kita tukar balik kerajaan, dia jadi pembangkang, dia akan membuat bising lagi pasal hal-hal resis ni. Dan lagi satu, kita punya talent. Kita tak ada talent ke di negara ini? Kalau betul, sekarang memang kita orang semua sakit hati, susah. Kan? So, kalau betul-betul nak selesaikan masalah ni, buka parlimen. Bincang. Siapa yang boleh ada majority, dia jadi pemimpin. Sekarang ni saya tak kisah siapa-siapa selain daripada Perdana Menteri sekarang sebab dia punya leadership tu tak ada. Bila dia tak ada leadership, menteri-menterinya tak boleh ikut kata dia. Tiap-tiap orang buat announcement. So, susah kita. So, senang aja. Adakan parlimen, kita tak boleh buat pilihan raya sekarang. So, okay, so ada siapa-siapa lagi yang nak bagi pendapat? Dia ramai dalam ni yang sorry, can you hear me? Maybe okay. Can you please mute your mic? Okay. Siapa-siapa? Sean Roland. Okay. Host, thank you very much for giving me this opportunity to speak about the pandemic dan ketidakstabilan politik, di mana negara sedang menimpa salah satu pandemik yang begitu teruklah buat masa sekarang ni. Tapi buat masa sekarang kita tengok kerajaan sedia ada dan rakyat, mentaliti rakyat tidak stabil. Disebabkan perkara-perkara begini, kita perlulah menyelesaikan dengan segera sebab kita dah dah timpa malapetaka pandemik coronavirus iaitu COVID-19 dah 1 tahun 7 bulan. Tapi perkara sama juga yang kita memandang serius. Jadi perubahan yang akan datang ni, walaupun ianya ada bantuan daripada segi barangan dan sumbangan daripada kerajaan, tapi ianya tidak dapat menepati segala segala kesusahan rakyat yang sedia ada. The best thing, we have to bringing up the good government to Malaysia, to bringing up good leadership to the Malaysia, to bringing up good captain of the ship to the Malaysia. We have to operasi. Bagi saya, kalau sekiranya bulan tersebut ini ditutupkan dengan lockdown, total lockdown Malaysia, next month, every sectors and every industry will be reopened back step by step, which is back to the normal economy and business. That is what we need as a Malaysian. Because why? Dekat luar sana, ramai dah mundur daripada segala education, segala business, segala kerja, segala-galanya semua daripada education, daripada IPT, daripada institusi dan macam-macam perkara sudah menimpa rakyat Malaysia. It's a globalization, but we are talking about our country. But certain country they are already established with so many things. Dia dah menyelesaikan banyak masalah. Tapi kita hanya membuat perkara yang sama, repeating. The case is been like increasing, then coming back again. Then like people still suffering in terms of this. This is not the way. This is not the solution. We have to bring up total lockdown. We stop everything from vaccine and all this. Kita tutup segalanya. Buat masa sekarang, kita akan operasi semua apa-apa ni masa akan datang in the next month. Which is we have to open all this. Sebab apa saya cakap macam ni?
Why I'm telling you all this, every Malaysian must change the mentality set from now. Because why? I was telling you how long you want to stay at home and how long you want to bringing up all this to the entire on your life. Which is, that is broke. Education 1 tahun 7 bulan habis. Tak guna. PDPDR nothing. PDPDR, that is not the way of study actually. I tengok that is the field situations are. Another thing, yang you orang bagi bantuan ni semua tak boleh. Tak boleh mencapai tahap apa yang actually rakyat nak. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya nak total lockdown for 1 month, bringing out like whatever they are doing on the first stage, then reopen on the next month every sector, step by step. Let them be. Biar rakyat pulih kepada perkara ni dan kita vaksin tidak lagi menggunakan MySejahtera. Kita akan agihkan vaksin tu kepada semua klinik swasta dan kerajaan untuk vaksinkan siapa yang ada kemampuan boleh beli vaksin supaya vaccination yang sedia ada ni mempermudahkan dan mempercepatkan lagi proses itu. Siapa nak dup. Tak payah berkumpul di trade center ke apa ke, itu akan menimpa lagi kluster-kluster yang baru. We don't want all this. Then kepada foreigner yang tak ada visa, permit, sekiranya diorang takut, you ada duit, you boleh pergi certain clinic and certain hospital to doing that. Okay, thank you Sean. Alright. Thank you very much. Alright, thanks. Aku itulah, kalau ada menteri dalam ni okey lah, ke KJ ke kan. Amai Syam, mungkin nak sampuk, please. Okey lah. Okey, Assalamualaikum. Okay, pendapat aku nak cerita pasal penukaran kerajaan ke apa semua dengan buka parlimen. Kalau bagi aku, kalau kita buka parlimen sekalipun, itu antara salah satu solution untuk kita selesaikan antara masalah yang ni. Tapi berbalik kepada perubahan sebuah kerajaan tu, tak ke rasa benda ni akan berlaku benda yang sama, rotation benda yang sama. Andai kata seorang Perdana Menteri baru akan muncul, sokongan tu akan ada juga daripada UMNO, daripada sini, daripada yang lompat, daripada Katak. Jadi benda ni akan berlaku benda yang sama, rotation benda sama. Maknanya benda ni tak akan habis. Jadi macam aku sendiri, aku nak tanya pendapat korang, apa solution dia yang sebenarnya? Takkan kita nak hadap pilihan raya dalam masa terdekat? Itu tak mungkin. Dan untuk pembangkang dan kerajaan duduk semeja, aku rasa sekarang gila-gila. Rakyat sekarang rasa macam benda tu takkan berlaku. Semua ada kepentingan diri masing-masing. Jadi apa pendapat korang? Aku nak tanya lah, itulah sebagai rakyat nak tanya apa. Ya, macam ni, mungkin Alif dengan Rex short sebelum kita pergi ke Oja-Moja. Ya. Apa yang korang rasa kalau nak respon kepada Amal Hisham tadi? Tak, boleh saya respon? Boleh, okay, boleh saya respon pada Ya, please. Rex. Hello? Ini aja. Okay. Betul cakap Amal tu. Kita tak ada sebarang jaminan yang katakan kerajaan boleh menyelesaikan masalah ini. Ya, betul. Tapi kita kena ingat dengan apa cara sekali kerajaan ketika perkara ini dapat diselesaikan, dapat dibuat, rakyat mendapat jaminan. Jadi siapa pun calon PM, perkara paling penting dibuat adalah perkara itu. Dan ya, sad to say, aku setuju dengan apa Amal. Perkara ini, benda ini amat problem sebab ahli politik banyak mementingkan diri. That's why aku cakap benda ni, siapa PM adalah daripada political, adakah dia punya viable dari segi political supaya dia dapat bertahan dan buat
pasukan yang keras, tegas dan mampu berbanding dengan kerajaan dengan government yang asyik berebut siapa nak jadi PM. So dia tak ada sebarang jaminan. Tapi itu merupakan salah satu jawapan jalan keluar terbaik sebab kita memang memerlukan satu government stabil yang mampu untuk memastikan rakyat kita tak kena teruk sangat impact pandemik ini. Yang sad to say, tapi bagi aku itu adalah itu adalah realiti keadaan sekarang ni. Ujang, macam mana nak luahkan? Okay, hi. Hello. Hello. Okay. Yes. So saya nak cakap sikit tentang pendapat dan juga saya ada soalan lah. Okay. Macam saya dengar banyak tadi soal ketidakstabilan politik di dalam negara ni waktu zaman PH. Saya rasa antara punca utama lah, bukannya daripada pihak pembangkang juga, tapi pihak PH sendiri yang saya rasa media kita tak memainkan peranan yang sangat kuat lah. Which is kita banyak actually zaman PH, kalau you digging, they have a lot of policy that I think is very good policy dalam negara. But kita, ramai rakyat yang tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, of course lah, ketidakstabilan tu datang daripada pembangkang sendiri, which is talking about racism. Okay. Yang kedua, yang sekarang ni yang kita nampak, kerajaan kita memang dia tidak duduk di tanah lah. Dia buat apa kat atas pun dia tak tahu apa yang berlaku kat bawah ni. Ataupun dia memekakkan telinga saja. Itu sebab kita nampak they are not care about us anymore. Okay. Sebab tu kita sekarang ni tak suka diorang kan. So and then I nak tanya soalan I sebenarnya, apa pendapat you guys speaker tentang Perdana Menteri Perempuan? Sebab as we know that so far kebanyakan negara yang dipimpin oleh wanita kebanyakannya dapat mengawal pandemik ini dengan baik. Mungkin disebabkan nilai-nilai atau nature of perempuan tu mungkin bersifat lebih kepada demokratik ataupun mungkin I don't know lah. Tapi maksud I, kalau kita tengok contoh macam New Zealand, Germany kan, negara-negara yang dipimpin oleh wanita, dia orang mendapat, kita tengok dia punya result is very good. So adakah ini salah satu punca mungkin kita boleh meletakkan ataupun consider perempuan as Perdana Menteri kita? Sebab as you can see, before zaman PH pun kebanyakan menteri wanita sangat perform compare than others menteri. Especially Hazmin Ali. Okay. So, apa pandangan speaker? Jawab lah. Alif. Okay. Boleh saya mencelah? Boleh. Okey lah. Mencelah dulu. Sorry Boleh. Lama tunggu. How are you, Alif? Okay, untuk soalan Oja tadi, saya ada setujulah dengan pendapat Oja. Sebab macam at some point, kita perlukan seorang yang sangat berkredibiliti untuk pimpin negara kita yang dah going downward sangat-sangat. And dia tak semestinya perempuan. Sebab kita tengok dalam kerajaan sekarang, perempuan, wakil wanita dalam kerajaan sekarang pun tak boleh buat kerja. So, kalau perlukan seorang pemimpin wanita, make sure pemimpin wanita yang boleh buat kerja. Sebab banyak aja kalau kita tengok kan dalam macam Oja cakap dalam kerajaan PH. Saya tak naklah sebut nama kan, tapi banyak pemimpin wanita yang sangat berkredibiliti, yang sangat contoh kita tengok tengah mengandung pun boleh buat kerja. Tengah sarap mengandung pun boleh buat kerja. That's one exemplary character yang kita perlukan dalam seorang pemimpin yang nak pimpin. Kita tolak ke tepi soal dia bangsa apa, agama apa, as long as dia boleh buat kerja regardless of the gender or anything, for me lah. And ada satu lagi soalan yang saya tertanya-tanya dan saya rasa majoriti rakyat Malaysia sekarang macam tertanya-tanya, kalau kita boleh turunkan PM yang sekarang, rakyat Malaysia ni dah takut dengan ahli politik. Majoriti yang saya nampak dari orang kampung, orang bandar, orang yang terpelajar, orang yang biasa-biasa, semua dah takut nak percaya dengan ahli politik ni. Sebab semua dah pernah buat something yang membuatkan kita takut. Nak lagi, kita bukan dalam keadaan yang selesa sekarang. Malaysia bukan dalam zon yang sangat selesa. Malaysia dalam zon yang sangat
berbahaya ikutkan. So macam mana tu? Macam siapa yang boleh dipercayai untuk dilantik sebagai ahli politik? Sekian. Okay. Macam mana? Panel. Alif, Raj, Aku ada nak respon? Aku mungkin nak respon kepada soalan Oja tadi berkenaan tentang Perdana Menteri Wanita. Aku sebenarnya sangat bersetuju kalau kita ada Perdana Menteri Wanita. Tapi persetujuan aku bukanlah persetujuan secara membabi buta bahawa dia adalah wanita maka dia boleh jadi PM. Sebab kalau kita tengok, aku kalau boleh tak maulah orang macam Zuraida jadi PM kalau boleh. Kan? Dia kalau berkenaan dengan apa yang Oja sebut bahawa negara-negara yang dipimpin oleh wanita, kita nampak ada orang kata negara yang dia pimpin tu negara yang berjaya handle pandemik dengan baik. Contohnya macam di New Zealand kita ada Jacinda Ardern, kemudian kita ada di Finland kita ada Sanna Marin. Pada aku, selain daripada gender, mungkin gender mainkan peranan. Aku bersetuju sebab kita dalam politik memang ada satu perbincangan gender dan politik. Dan benda ini pada perbincangan yang agak delicate dan aku bukan seorang pakar lah dalam perbincangan gender dan politik. Cuma aku setuju, aku tak kisah pun dia lelaki ataupun dia seorang perempuan, kalau dia ada merit yang sepatutnya dan dia boleh pimpin, maka silakan menjadi pemimpin. Tapi of course lah kita ada beberapa benda yang kita perlu consider. Contohnya macam yang Razi sebut tadi, adakah di pihak parti sendiri memberikan kepercayaan pada dia? Sebab memang di Malaysia secara normalnya, secara tabiatnya adalah ketua parti yang akan menjadi Perdana Menteri. Maka parti itu sendiri, sebuah parti sendiri yang perlu angkat dulu seorang wanita di peringkat paling tinggi so that this wanita boleh ada peluang untuk jadi Perdana Menteri. Maksudnya di Malaysia, kalau sekalipun rakyat semua bersedia, tapi kalau di bahagian politik, parti politik sendiri tidak bersedia untuk mengangkat ahli-ahli parlimen wanita sebagai pemimpin paling tinggi dalam parti, maka benda tu agak sukar. Sebab ketidaksediaan tu bukan datang pada rakyat, tapi ketidaksediaan tu datang daripada ahli politik sendiri. Itu satu. Kemudian berkenaan dengan bagaimana, sebenarnya satu poin penting juga yang kita perlu lihat, bagaimana ketua-ketua negara wanita, ketua-ketua kerajaan wanita ini berjaya memimpin. Selain daripada gender, yang aku rasa of course mainkan satu peranan, selain daripada gender juga adalah sistem politik yang diamalkan oleh negara dia. Kita tengok Nordic, negara-negara Nordic, Scandinavian yang dipimpin oleh ada Perdana Menteri wanitanya macam Finland dan juga Jacinda Ardern, mereka mengaplikasikan satu sistem politik di Malaysia kita tak amalkan, tapi sistem social demokrasi. Di Malaysia of course ada parti politik yang kononnya propagate ataupun champion social demokrasi, tapi hanya sekadar retorik semata-mata, tidak pada nilai. Pada aku sistem sosial ataupun sistem politik yang sebegini yang tidak pernah dicuba di Malaysia patut diberi peluang juga. Selain daripada kita beri peluang kepada wanita untuk pimpin kita juga patut beri peluang kepada satu sistem sosial ataupun sistem politik baru untuk menerajui kita. Sebab terbukti dalam dunia ni yang antara selain daripada gender yang mainkan peranan juga adalah bagaimana sistem politik sebuah negara itu, bagaimana culture politik sebuah negara itu membantu negara dia untuk keluar daripada pandemik. Kalau kita buka ada satu website daripada kerajaan New Zealand, daripada Labour Party Jacinda Ardern, kalau kita buka dia punya website, dia ada bahagian polisi yang dia lakukan. Dan kalau kita tengok polisi-polisi ni, of course sebabkan dia datang pada Labour Party, maka dia mengamalkan konsep social demokrasi. Jacinda Ardern ambil nilai-nilai daripada social demokrasi, dia translatekan sebagai dalam bentuk polisi, dan benda tu kita terbukti membantu New Zealand untuk keluar daripada pandemik ini dengan lebih mudah. Jadi saya sangat setuju dengan Oja, kita patut beri peluang juga kepada wanita sebab kita belum pernah lagi ada. Tapi peluang itu kalau sekalipun macam aku sebut, sekalipun rakyat sudah bersedia, parti politik ni perlu mainkan peranan untuk angkat wanita ni. Jangan sekadar angkat wanita tahap paling tinggi dia jadi ketua wanita parti, kemudian ada dekat dalam majlis tertinggi. Jangan setakat sampai itu. Kita tak pernah lagi, mungkin sebab aku pun masih muda, mungkin aku tak pernah nampak. Ada tak timbalan Presiden Parti UMNO seorang wanita?
ataupun timbalan Presiden Parti PKR. Okay, Presiden Parti PKR pernah aja seorang wanita, apa nama, Wan Azizah, pernah aja. Tapi other than that, selain pada tu, adakah culture politik kita memang memberi peluang kepada wanita diangkat ke tahap paling tinggi? Dan adakah sistem sosial kita, adakah culture politik kita bersedia menerima satu sistem sosial baru, dan gandingan antara kedua-dua ini boleh memberikan orang kata apa, satu dimensi barulah, satu peluang baru untuk kita come out dengan bukan setakat pandemik, malah kalau dah habis pandemik boleh membuka peluang lah kepada satu bentuk apa negara yang barulah dalam Malaysia ni. Itu pandanganku. Okay, kalau korang tanya aku, cakap kita dah terlepas peluang sebenarnya kan. Kita ada timbalan Perdana Menteri wanita kot. Tapi itulah soalan apa yang dah jadi kat negara kita ni. Raj, nak cakap apa ke? Sorry bising sikit aku je kata tengah jaga. Betul. Kita hampir menyai Perdana Menteri wanita, tapi sebabkan perjanjian dalam Pakatan Harapan ketika itu, Wan Azizah menolak cadangan yang di-Pertuan Agong. Tapi daripada segi ni macam cakap dia, betul lah apa yang Adif cakap. Kita punya political viability untuk Perdana Menteri wanita masih lagi tak settle. Dan perbincangan ni dah lama dah. Kita ada orang even masa zaman Menteri Besar Selangor tu ada orang cakap Perdana Menteri Besar tak boleh wanita. Tu benda tu diulas dengan hampir semua perkara negatif, katakan tak boleh ada Menteri Besar wanita pada tahun 2014 tu. Okey, tu satu hal. Second, macam Ali cakap, kita tak ada parti yang mengetengahkan wanita sebagai presiden atau timbalan presiden kecuali PKR. Dan ketiganya, kita ada masalah sampai sekarang macam mana cakap, even dekat Twitter pun ada perbincangan, adakah wanita patut meninggalkan kerjaya je untuk raise anak, which is selagi kita masih terperangkap dalam benda tu, kita tak bersedia. Dan tadi siapa cakap pasal apa ahli politik macam mana yang kita mahukan kan. Jadi itulah kita punya masalahnya, politik ni dah jadi satu kerjaya, satu profession yang oleh orang yang certain yang ada political ambition, yang ada ambition sendiri, yang mungkin dia masuk politik, dia ada niat nak tolong orang, tapi in the end dia terperangkap dalam this political game. Maksudnya kalau kau nak masuk politik, kau kena ada kau punya godfather, kau punya orang yang kau kena ikut dia, kau kena jadikan dia. And in the end 10 tahun lepas tu dia jadi someone yang dia tak nak jadi, someone yang dia benci, kerana dia kena ikut perkara tu. So untuk benda ni, itulah yang bestnya bila kita ada kemeriahan dengan ada banyak-banyak parti politik baru ni. Even if muda banyak diketawakan dan dianggap orang kata muda ni apa geng WhatsApp lah, geng Twitter lah, apa semua, dan even party science, but this shows that they are anak muda yang lain daripada acuan politik yang cuba untuk masuk dalam perkara ni, dan perkara ni patut diraikan oleh orang lain. Kita terperangkap dalam agenda parti, kita terperangkap dalam parti, dan sehingga kita terlupa bahawa politik tu in the end ketujuan dia untuk memastikan perjalanan hidup manusia dan perjalanan hidup rakyat berjalan dengan lancar. Orang miskin dapat makanan, dapat bantuan, orang kaya tak dapat lari daripada cukai semua. Kita terlupa benda tu. Kita hanya terperangkap pada permainan, politik is about parti politik. No. Politik is also about individual. Dan kalau kita ada kesedaran ni dan kita ada gerakan ni, saya rasa dia sudah bermula. Kita memerlukan masa untuk membiasakan diri pada keadaan ini. Kita tak ada masalah langsung kalau lepas ni kata ada Perdana Menteri wanita. Benda ni akan jadi satu evolusi. Tapi saying that, kita kena start daripada diskurs sekarang antara kawan, antara orang kita. So, kita perlu pergi ke arah itu. Macam aku tengok. Tapi kalau nak kata capability wanita terbaik, ya banyak Perdana Menteri dan Head of State wanita yang baik, tapi kita juga ada yang korup. Kita jangan lupa Perdana Menteri Bangladesh dah dapat Sheikh Hasina, perempuan, dah berkuasa selama 12 tahun dan banyak gila masalah. Ada beberapa lagi di negara-negara Afrika yang letak perempuan tapi juga ada beberapa benda tu. So the capability of
that itself. But kita punya discourse perlu menuju ke arah politik yang kata yang berjaya, individu rakyat, individu yang terbaik, dan mendengarkan wanita, lebih banyak wanita, sebab dia ada, aku cakap, the view of things much clearer, dan kemungkinan besar dia tak termasuk dalam all this patriarchal nonsense yang kita tengok sampai sekarang. Even kita punya Chief Justice wanita sekarang dah ada satu perubahan yang tu. So why not, kita dah ada Chief Justice wanita, kita dah boleh ada mungkin lepas ni AG wanita, dan Perdana Menteri wanita ada satu evolusi yang dekat lah. Gitu je. Okay. Kod Oja, kau ada nak bagi pandangan lain ke atau melalui speaker OS? Jokong Azmin Ali. So far, it's a very good idea lah. It's very good pendapat yang I rasa it's very good to share with the people. How to say I nampak lah jalan tu, you know. Tapi I rasa walaupun you cakap tadi ada satu benda yang I questionable lah. Even though you cakap rakyat is ready for that, are you sure? Because I tengok Najib pun masih dapat banyak sokongan dalam kalangan rakyat kita. So untuk mengubah sesuatu norm baru tu adalah it take a very long time, sebab kita kat Malaysia ni kita ada satu masalah untuk mengubah sesuatu yang baru. Even nak menukar daripada UMNO Barisan Nasional ke Pakatan Harapan mengambil masa 60 tahun. Kan? So what do you think about it? Aku pernah terbaca aku cakap ni dengar ke? Dengar. Oh, okay. Apa ni, aku pernah terbaca lah pasal Najib ni quite interesting. Perbincangan pasal Najib tu dia aku rasa dia boleh buka tajuk lain lah sebenarnya, iaitu post-truth society, masyarakat pasca kebenaran. Macam mana masyarakat menilai apa yang diorang tengah tengok, dan ini termasuklah cara masyarakat yang kita nampak ni menilai Najib tu macam mana. Itu fenomena yang sangat dia taklah baru sangat, tapi dia aku rasa terutama apabila Trump naik kan, ia banyak dibincangkan macam mana masyarakat tiba-tiba jadi satu masyarakat yang tak tentu arah. Keluarlah istilah-istilah fake news, keluar istilah-istilah alternative truth, alternative fact ni apa semua kan. So aku rasa itu Najib antara orang yang somehow benefit daripada fenomena post-truth ni. Tapi itu maybe persoalan lain pula lah kot. So ataupun betul lah, sekarang pukul 11. Aku tak tahu lah sebenarnya kita boleh tahan berapa lama, tapi kalau kita pun tak ada speaker baru, mungkin kita dah boleh start wrap. Maybe Alif dan Rats mungkin boleh bagi seminit rumusan lah sedikit sebanyak daripada apa yang kita bincangkan, tajuk pandemik dan ketidakstabilan politik, sebelum kita boleh say goodbye. Start dengan Alif lah. Rats lah. Okay, baik. Rumusan yang mungkin saya boleh berikan adalah kita sekarang ni berada dalam satu keadaan konflik, dan konflik dalam masyarakat akan sentiasa berlaku. Tak kisahlah mana-mana masyarakat, dalam mana-mana garis masa dalam sejarah, dalam mana-mana negara sekalipun, always dan sentiasa akan ada satu konflik dalam masyarakat kita. Pandemik mungkin hanya di bahagian permukaan, tapi pandemik menunjukkan bahawa kita ada konflik yang lebih fundamental dalam masyarakat kita. Dan cara bagaimana kita nak resolve ini dialektik dalam perjalanan sejarah, bahawa kita ada satu perjalanan menjadi satu tesis kita. Kemudian konflik ni dia sebenarnya bukan setakat dia bukan hadir semata-mata sebagai konflik, tapi dia hadir dengan membuka peluang untuk kita mencuba sesuatu yang baru. Konflik wujud untuk kita dapatkan, untuk kita ubah something, sama ada dengan input baru ataupun sekadar dengan mengeluarkan, orang kata apa, konflik kemudian masuk input baru,
menjadi satu bahagian, orang kata apa, bahagian perjalanan baru, satu sintesi baru, itu sentiasa akan ada. Tapi bagaimana kita utilisekan konflik ini dengan mencuba sesuatu yang baru. Macam yang saya sebut tadilah untuk menjawab persoalan Oja tadi, untuk kita mencuba satu culture politik baru dengan mengangkat seorang Perdana Menteri wanita, ataupun kita mencuba satu culture politik baru dengan menukar terus sistem politik yang kita guna daripada sistem menukar sistem politik tu bukanlah macam kita abolish demokrasi, bukan sampai ke tahap tu. Tapi demokrasi yang mungkin dalam bentuk yang berbeza. Mungkin dalam bentuk macam yang sebut tadi, mungkin dalam bentuk social demokrasi. Sebab sesuatu yang tidak pernah dicuba dalam Malaysia, tapi konflik memberi kita peluang sebenarnya. Keadaan konflik saya memberi peluang untuk ada bahagian-bahagian baru dalam masyarakat, supaya bila kita masuk ke tingkatan sintesis ataupun tingkatan resolusi kepada konflik ni, kita sudah come up better than our previous society. Kita dulunya pernah hidup dalam masyarakat feudalism. Kemudian datang konflik dalam bentuk British. Maka konflik itu diselesaikan dengan, walaupun British lah yang bagi sistem demokrasi ke apa dan sebagainya, tapi kita mungkin walaupun kita outsource lah sumber untuk menyelesaikan konflik, tapi konflik itu telah membuka peluang baru untuk ada sistem sosial baru. Sekarang ni kita hadir lagi sekali dengan konflik yang mana kita patut gunalah, kita patut utilize peluang ni. Dan mungkin satu lagi adalah jangan berhenti bersuara. Sentiasa bersuara. Kalau nampak ada ketidakadilan, kalau nampak ada benda-benda yang tak sepatutnya dibuat oleh kerajaan, jangan diam. Sebab kalau kita diam, itu yang akan menyebabkan kerajaan lebih bersemangat untuk oppress. Sebab tak ada orang yang membantah. Bantahan ataupun resisten adalah sesuatu yang perlu dalam masyarakat yang penuh dengan ketidakadilan. Sebab of course ayat ni memang sangat banyak digunakan. Bila mana ketidakadilan menjadi undang-undang, maka resisten ataupun penentangan itu menjadi satu tanggungjawab. Itu saja kot daripada saya. Terima kasih semua untuk malam ni. Terima kasih Adam dan Alternative Press. Okay, Salih, Rats. Seminit dulu. Okey, saya Alif dah cakap okey pasal jangan bersuara tu, itu dan sistem politik yang ada. So dalam apa cara kita sebagai rakyat biasa, kita at least kita ada that kind of suara, that kind of perkara yang kita mampu untuk memberi sumbangan untuk mengubah perkara ini yang kita dah tengok berapa lama. Kita adalah generasi yang walaupun mungkin benda tu tak akan berjaya pada zaman kita adalah generasi pemula yang memastikan bahawa ketidakstabilan politik ini hanyalah satu permainan orang-orang kaya yang tak pedulikan rakyat, dan tugas kita untuk bersuara memastikan perkara itu berubah. Dan pandemik ini bagi saya adalah satu perkara unik sebab kita dapat tengok halaman-halaman berita politik tidak lagi dibanjiri dengan pemimpin cakap A, B, C, tapi kepada orang awam yang membantu. Dia ni susah kita bantu, dia ni kita bantu, dan perkara itu tidak dapat ditutup oleh mana-mana pihak berkuasa kerana itu adalah perkara benar. Nak tak nak kita kena terus untuk hidup dan terus bersuara dan berjuang dalam hal ini, dan semoga dengan apa usaha kita mampu berjaya mengubah negara ini ke arah yang lebih baik. Kita semua tahu bahawa kita sekarang ada dalam keadaan yang teruk dan kita semua tahu bahawa kita deserve better. Kita pemegang undi, kita ingat macam Adif cakap tadi, kita adalah majoriti, kita pemegang undi, kita berhak bersuara, kita berhak mengubah perkara ini. Jangan harapkan kepada sebilangan orang-orang tua yang tak pernah susah, yang tak pernah rasa macam mana pergi kerja naik bas, tak pernah rasa pergi bersesak naik LRT, tak pernah rasa berlari sebab takut pancikan merah, tak pernah rasa deadline dah nak habis tapi aku klien minta ubah ni. So kita adalah generasi yang tahu pergerak rakyat. So bagi saya itu saja. Kita harap kita akan terus berjuang walau dalam apa saja kapasiti, dan jangan lupa untuk bersuara. Itu je. Alright, thank you. Aku rasa Rats dan Alif dah sum up lah untuk malam ni punya session. Kita tadi start dari pukul 9.30 dan sekarang pukul 11. So dalam 11.30 ni aku harap apa yang dikongsi oleh kita punya speaker-speaker ni dapatlah sedikit sebanyak bagi inspirasi
bagi cetusan idea kepada kawan-kawan yang datang mendengar. Mewakili host kita hari ini, Alternative Press, aku ucapkan terima kasih kepada semua yang listen, yang sudi dengar, dan boleh follow Alternative Press. Ini adalah sesi sembang alternatif episod pertama, dan harap Alternative Press boleh terus majukanlah. Okey, kalau korang ada cadangan tajuk atau cadangan siapa orang yang korang rasa best untuk kita ajak sembang sekali, boleh tu yang ada dalam ni lawan. Kalau speaker lain nak cakap pun ada ya. Kalau tak ada, itu saja kot daripada. Sekejap, last Dam. Okay, boleh. Aku sorry, ada satu benda aku nak cakap. Ada satu petikan aku baca. Untuk mengekalkan satu tampuk pemerintahan, kau kena kekalkan rakyat dalam keadaan bodoh. Jadi Malaysia bangkit, bangun, sedarlah. Itu saja. Best. Aku pun tak biasa moderate online session macam ni kan. Aku tak maaf berat lah kalau moderate boring. So apa-apa pun, terima kasih semua. Jumpa lagi lawan. Assalamualaikum, selamat malam. Host boleh take over. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.